Assalamualaikum, kita kembali lagi dalam another episode of Review Rabak bersama saya Joe Zakarian tak sama mengenai. Okey, hari ini kita nak review tentang jersey ni. Jersey terbaru keluaran SFC untuk season 2022. Apa menarik tentang langgam gendang perang ni? Apa tunggu saya. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you could. Okay, Pak semua, dah kembali lagi. Kali ini kita nak cerita tentang satu jersey keluaran Joma untuk Selangor FC 2022. Apa yang menarik, apa yang best, apa yang best sangat, apa yang tertarik sangat tentang jersey ni. Ini dah lah aku nak cerita. Buat tunggulah Sat, relax dulu. Apa-apa aku nak ucapkan terima kasih pada siapa yang singgah yang sudi singgah kat channel ni. Siapa yang sudi tengok video aku ni, review aku ni, aku ucapkan jutaan terima kasih. Dan pada siapa yang first time singgah kat channel ni, yang tengok video aku ni, aku nak ucapkan selamat datang. Gitu. Di mana aku nak beritahu, channel ni aku buat review tentang jersey-jersey Liga Malaysia especially-nya, dan juga jersey-jersey daripada Liga-Liga Asia Tenggara. So far aku dah cover Indonesia, aku dah cover Thailand, aku dah cover Singapore, Malaysia of course lah kena cover kan. Dan hari tu aku ada satu lagi daripada Vietnam, Hanoi, tapi aku buat short je yang tu sebab jersey tu tak best sangat. Dan aku tak review jersey daripada Liga Eropah. Aku hanya concentrate pada kita punya Asian punya region. Dan especially aku akan cuba untuk dapatkan local brand yang yalah bukan big brand macam Nike, Adidas apa semua tu lah. Aku akan cuba dapatkan jersey-jersey yang menggunakan local brand negara tersebut. Okay, without further ado, aku nak share dengan hampa tentang jersey ni. Apa T? Tu dia. Ini dia jersey terbaru daripada Selangor, keluaran Joma. Apa pendapat hampa? Apa hampa punya first impression bila tengok jersey ni terkeluar pada hari tu? Ini depan, ni belakang. Ini dah cerita, ini dia pemandangan dia jersey ni. Apa first impression hampa? Bagi aku, jersey ni sangat-sangat unik. Sangat-sangat unik. Storytelling yang ada pada baju ni pun sangat-sangat unik. Dan ada satu benda yang SFC dah buat, yang buat pertama kalinya ada dalam Liga Malaysia. Apa dia? Along the review aku akan aku akan share dengan apa, aku akan explain apa benda. Okay, baju ni adalah special collaboration between SFC dengan Ultimate. Siapa tak kenal Ultimate? One of the OG rappers yang ada kat Malaysia ni. So, this is the collaboration between them. Dan baju ni diberi nama Langgam Gendang Perang. Apa itu Langgam Gendang Perang? Duk perang apa? Yang duk perang sangat Okay, Langgam ni sendiri membawa maksud dalam apa ni, dalam kamus Melayu membawa maksud irama lagu yang digemari. Dan juga dia membawa maksud cara kaedah laku, adat kebiasaan. So bagi aku penggunaan langgam tu kena. Dan we know Ultimate yang memang very rich dengan kosakata yang mendalam. So nama Langgam Gendang Perang ni marvelous bagi aku, marvelous. Dan untuk baju ni juga, macam aku kata tadi, untuk pertama kalinya di Malaysia, satu jersey mempunyai lagu tema. Jersey ni bukan jersey saja, dia ada lagu, cek. Mana ada tim lain ada jersey yang ada siap lagu. Ini jersey ni dia main dengan lagu. Power tak power, kreatif tak kreatif. Inilah yang dikatakan kreatif dan inovatif. Ini yang buat ayat luar. Ini yang kita perlukan. Aku again and again aku will say this. Aku sangat kagum dengan management, aku sangat kagum dengan creative team SFC kerana tak henti-henti memberikan sesuatu yang macam ni lah kepada fans. Dan in a way benda ni of course akan menaikkan jati diri fans, and of course mendapat banyak sambutan dan menaikkan semangat fans untuk menyokong. But of course lah orang akan tengok result. Tapi for me, salah satu cara untuk club get close to the fans not just through result. Kalau result cantik tapi engagement dengan fans tak cantik, for me no use juga. So this is kind of every club must do lah. Result and engagement dengan fans tu perlu diperkuatkan lagi. Tapi aku sangat
kagum dengan SFC kerana berjaya buat benda tu. Dan apa aku boleh kata dan aku yakin untuk cakap benda ni, di mana SFC berjaya mewujudkan fans yang loyal. Tak banyak kelab mampu mewujudkan fans yang loyal. Kebanyakannya hanya menantikan kemenangan, menagihkan kejayaan, dan bila tim jatuh, hilang. Tapi aku yakin dengan apa yang Selangor dah buat ni, fans Selangor sangat loyal dengan pasukan. Okay, kita go back to the jersey sebelum aku Okay, kita go back to the jersey. Okay, this is the jersey lah. Kita go through the jersey lah. Sekejap kita add sikit lah info-info yang sepatutnya tu kan. Apa-apa info tambahan. Okay, we go for the jersey first. Okay, kalau tengok pada jersey ni, tengok pada jersey ni menggunakan pola biasa saja. Dia bukan raglan, dia normal pola. Dan pada bahagian lengan ada sambungan kain. Apa boleh nampak sambungan kain pada lengan. Dia tak gunakan kain rip, dia menggunakan kain yang sama yang macam baju. Basically on this baju dia hanya ada satu jenis kain saja. Untuk jersey ni dia ada satu jenis kain saja. Tapi pola dia, as you can see, this is normal cutting, normal pola. Bawah dia adakah dia menggunakan syariah compliance? Sikit syariah compliance pada bahagian belakang. Adakah disebabkan baju ni? Ada. So dia ada sikit. Dan kalau kita tengok potongan baju ni, dia half moon terbalik depan. Kat depan dia macam melengkung ke depan, kat belakang dia macam dia macam tu. So half moon pada bahagian belakang dan half moon terbalik pada bahagian depan. Dan untuk bahagian tepi ni dia ada belahan. Dia ada belahan pada bahagian tepi ni. Okey, itu untuk bahagian depan. Pada bahagian belakang sama, tak ada apa yang in terms of panel, tak ada apa panel yang special. Okey, kalau tengok pada collar, collar yang SFC gunakan kali ni sangat lain. Dia agak lain, bukan sangat lain lah. Dia lain daripada collar-collar yang ada. So, bagi untuk home, away dan juga special edition, ketiga-tiga dan keempat-empat collar baju SFC ni semua lain. Dan kalau tengok pada collar ni, this is what we call kiwi collar. Dia bentuk macam ni, we call kiwi collar. Dan dia ada butang. Dan dia ada butang ni, hampa nampak? Dia ada butang. Cuma butang ni it's just cosmetically lah aku rasa. Sebab aku sarung baju ni, tak buka butang tak ada masalah. Untuk buka butang pun tak ada. Untuk buka balik pun aku tak perlu buka butang. So for me, the length of the collar punya ni, lubang ni, tak ada masalah untuk kita tak buka butang tu. Tapi kalau buka lebih senang lah. Tapi macam Pak An review dia kata untuk masuk senang, untuk buka dia kena buka butang. So tengok kepala orang tu sak mana lah kot. We go for the detailing on this baju lah. As you can see here, dia punya logo menggunakan TPU silicone. As you can see, TPU silicone. Tapi kalau hampa tengok pada baju ni, hampa dah nampak. Hampa dah nampak. Hampa tengok all the sponsors here. All the sponsors ni, termasuk dengan logo ni, dia overlay the design dengan dia overlay dengan design. Hampa boleh nampak there's design on each and every detail pada baju ni. Dekat logo Yoma, dekat logo emblem Selangor, dekat PKNS apa semua ni, semua ada printing. Semua ada overlay design pada baju. Pada material tu. This is something yang tak pernah ada lagi dah dalam Liga Malaysia. First time. Aku rasa dekat Liga luar kemungkinan tak ada juga. Kan? Dekat international pun tak buat. This is first time aku tengok lah. Senang cerita first time aku tengok. Tapi kat Liga Malaysia, of course aku sangat garanti tak pernah ada lagi orang buat benda yang macam ni. This is something yang very creative and innovative bagi aku. So okay, itu untuk logo Selangor. Dan untuk untuk logo Yoma menggunakan polyflag cutting atau vinyl yang di heat presskan pada baju. Dan juga PKNS punya logo all the sponsors pada jersey ni, TDC apa semua ni, Sugar Bomb kat belakang ni, menggunakan polyflag cutting. Dia tak macam logo material yang mereka apply untuk home dan away. Home dan away mereka menggunakan HD print. Boleh rasa dia punya perbezaan. Kenapa mereka tak menggunakan HD print untuk jersey ni? Disebabkan HD print tak boleh nak buat printing macam ni. Sebab dia menggunakan dye. So tak boleh nak overlay design pada material HD print tu lah, pada dye tu. So that's why they use polyflag cutting, so they can print the design on the polyflag cutting and then press it on the jersey. Okay, that is a good senang cerita, power. Siapa
berani buat benda ni? Siapa terfikir untuk buat benda ni? Siapa yang berani nak kau team dengan sponsor to put this kind of thing? Kan? Orang kata, aku ada dengar komen lah, di mana orang kata benda ni tak nampak macam jersey, benda ni tak menghormati sponsor apa semua. Okey, bab tu sekejap kita kupas sikit. Pasal bab tak menghormati sponsor apa semua tu sekejap kita kupas sikit. Itu bahagian depan, dan apa lagi ada bahagian depan dah ni? Kat bahagian depan ni yang kau boleh nampak, this is what you can see is Ultimate X SFC. Bentuk dia macam bentuk tulisan kufi tak kufi macam tu lah. So this is melambangkan the collaboration of Ultimate and SFC. Itu untuk bahagian depan. Dan untuk bahagian belakang pula, ada juga satu lagi. Ini dah Ultimate punya signature Ultimate. Because macam aku cakap tadi, jersey ni adalah hasil usaha-sama antara SFC dan Ultimate. So bukan sekadar jersey macam kata tadi, jersey ni juga ada lagu, ada lagu, ada jersey, ada lagu. Okay, so itu je detail yang ada pada bahagian depan dan belakang baju. Why not kita go through pada bahagian dalam, so boleh nampak dengan lebih jelas lagi panel-panel yang ada pada jersey ni. Okay, untuk bahagian dalam depan, hadapan dia macam ni. Ini bahagian dalam depan. Kita buka hanger lah, senang sikit nak tunjuk kan. Okay, ini bahagian depan. So you can see the paneling dia biasa. Dia bukan raglan, dia bukan ada special paneling. Paneling dia adalah paneling biasa. So you can see the bentuk collar ni kat sini. Ini yang dipanggil collar kiwi. So this is the collar kiwi tu. Untuk pada bahagian tepi ni, yes, ada belahan macam aku tunjuk kat awal video tadi lah. Dia ada, dia tak ada fokus pula. Dia ada bahagian depan ni, bahagian depan, bahagian belahan, dan ada kain tip untuk bahagian tepi ni untuk mengukuhkan lagi dia punya structure jersey ni, structure tu. So untuk bahagian belakang, this is it. Ini keadaan pada bahagian belakang dia. Okay, dekat bahagian neck dia ada di sini ditulis Jata atas baju, jati dalam diri. Like I said, Ultimate is very rich. Dia sangat kaya dengan kosa-kosa kata, dia sangat kaya, dia pandai bermain dengan kata-kata, dia pandai susun kata. So this is something yang sentuhan Ultimate lah. Apa aku boleh kata, ini adalah sentuhan Ultimate. Apa lagi? Aku filosofi untuk baju ni memang power. Dengan combination dengan Ultimate. Okay, tak apa. Okay, itu as you can see kat sini ada logo Joma, dan di sini yang kau boleh nampak, ini adalah logo Ultimate. Ini adalah logo Ultimate. Official product size L. Yes, jersey dia aku ambil size L. Kenapa aku ambil size L? Sebab macam aku kata, aku nak pakai besar. Aku tak suka pakai baju sendat-sendat dah lah. Sebab babat bersepah sangat sekarang ni. So kita pakai baju yang loose-loose lah. Okay. Basically, untuk baju ni, Selangor ada buat penerangan on each and everything. So why not we go to the penceritaan yang ada pada jersey Selangor ni. So jersey Selangor ni nama dia macam aku kata tadi, Langgam Gendang Perang. Sebut laju-laju dia lain. Langgang Gendang Perang. Dia mula je perang. Okey, Langgang Gendang Perang, lagu istimewa buat Selangor FC, penyokong oleh Ultimate. Mempunyai dua versi, merah dan kuning. Tu cerita pasal lagu. Okey, lagu yang Ultimate keluarkan ni ada dua versi, ada merah dan kuning. Gabungan inspirasi kelab dan karya Ultimate. Inspirasi warna. Inspirasi warna ni, merah adalah simbol semarak semangat juang, hitam adalah keteguhan dan kesatuan pasukan dan penyokong. Dan motif yang digunakan, motif yang dikenakan pada baju ni, design yang dikenakan pada baju ni, mengikut apa Selangor kata, ia adalah motif diinspirasikan dari gema deruan gendang serta suara serokan penyokong. Motif kulit gendang. Okey, ini lebih ada orang tak berapa nak tangkap motif dia ni. Sebab ada juga orang kata, kat mana kulit gendang bentuk macam ni? Kulit gendang tak bentuk macam ni. Kulit gendang kan flat, kan kulit kan. But it's not kulit gendang. As you can see from the explanation, ia adalah diinspirasikan daripada gema deruan gendang. So as you can see here,
Yang bentuk ni, yang mula-mula aku ingatkan bentuk apa. Aku ingatkan ekor ikan laga. Tapi bila dia explain baru aku nampak di mana ia adalah gemar deruan gendang tu. You know, when we benda ni bila dirakam dalam bentuk sound wave ataupun nak kata je lah ultrasonic sound ke ultrasonic image apa semua, bila kita ketuk something tu dia akan keluar satu image tau. Dia akan keluar satu image. So this is the image of when the gendang being ketuk. You know, kalau ketuk kepala dia bunyi, dia keluar image lain. Tapi ni adalah deruan image deruan gendang tu lah. Intelligent, very intelligent people lah. People in the design team SFC ni very intelligent man. Okay, see, this is macam aku kata tadi, ini lebih jelas lah apa boleh nampak deruan the image of the pukulan gendang tu. Aku sangat nampak benda ni bila dia dah explain, sebab at the first place memang aku nampak ekor ikan laga je kan. Dia punya kibasan ekor ni, tapi bila dah explain benda tu memang make sense dan benda tu adalah logik. So basically itu je yang detailing yang aku boleh explain pada baju ni. Dan dari segi filosofi apa semua memang A, dari segi creativity memang A. Apa yang aku boleh bagi rating untuk baju ni, kita tunjuk, aku akan share rating aku. Tapi firstly aku nak cakap, satu benda je yang aku rasa need to be improved adalah penggunaan material butang. Instead of next time, maybe pihak Joma boleh advise pada Selangor FC, instead of pakai acrylic punya butang, mungkin boleh pakai silikon punya butang. Benda tu adalah lebih praktikal bagi aku, especially untuk player. Wih, ni kalau kena bola kat dada, jahanam kat ni, cik. Yalah, walaupun kalau kata pakai silikon tu pasti sakit terasa juga, tapi impact dia kurang lah. Okay, sebelum aku bagi rating, apa kata try pakai dulu, tengok macam mana api dia. Ini dia. Aduh, kena kepala bocor bang. Ini dah rupa dia, size L pada badan aku. Macam mana? Okey tak okey? Ini size L. Aku memang sengaja aku ambil size L sebab aku nak besar. Aku almost ambil size SL. Tapi akak dekat Imam Futsal tu kata, bang, serius bang nak ambil SL bang? Tak besar sangat ke? Aku kata aku sebenarnya memang nak besar. Tapi disebabkan aku tak dapat kelebaran yang aku nak. So kalau aku ambil SL dia akan jadi lebih labuh lagi. So aku ambil L je lah. But still, aku dapat apa yang aku nak pada jersey ni. So this is it. Ini depan. Dan ini belakang. Ini bahagian belakang. So what do you think? This is it, size L pada badan aku yang berketinggian dalam 165 cm, berat badan 63 cm. 63 cm 63 kg. So, depend on you guys macam mana apa nak pakai. Macam aku selalu kata, depend macam mana apa nak stylekan baju tu, macam mana apa nak pakai baju tu. Macam aku nak pakai yang loose-loose. So, this is the loose that I get from L size. Ini dah bila dah dekat sikit dia nampak macam ni lah. Aku suka. Okey, untuk material kain, aku lupa nak cerita tadi. Kain yang digunakan, dia pun menggunakan kain drop needle. Sama juga dengan kain yang dipakai untuk jersey away ni. Jersey away ni sama kain, cuma tekstur dia berlainan. Jenis kain adalah jenis kain yang sama. Cuma apa ni, dia punya bentuk sahaja berlainan. Still drop needle, cuma tekstur dia lain sikit je. Kategori masih sama. So untuk kain ni selesa dan okey, bagi aku nice. Dia punya ketebalan dia tak tebal sangat. Miang pun tak miang. Aku tak pernah pakai, aku tak basuh lagi. Tag pun ada lagi ni, macam apa tengok tag pun aku tak basuh lagi, but still dia tak terasa kemiangan kain tu kesangatan. Okey, apa aku nak sentuh sikit adalah ada aku dengar a few people yang macam cakap baju ni tak sesuai, tak nampak sangat macam jersey lah. Baju ni tak honor the sponsors lah apa. So bagi aku benda tu aku tak setuju, di mana this is something yang different, dan baju ni macam aku kata waktu awal dia release tu, aku dah cakap hanya pemberani saja yang berani pakai baju ni. Hanya pemberani saja yang berani pakai baju ni. Pada orang yang masih lagi tak boleh menerima pembaharuan, dia takkan dapat terimanya baju ni. Baju ni sangat lain
They come out, the design sangat lain. Mana nampak dapat baju yang mampu print overlay design on the sponsors. So pada siapa yang kata benda ni tak honor the sponsors, before SFC ataupun mana-mana club nak buat anything to the sponsor punya logo, mereka perlu dapatkan concern daripada pihak sponsor. So apa yang SFC dah buat ni adalah daripada persetujuan pihak sponsor sendirilah. So pada siapa yang kata tak honor the sponsor tu, aku tak tahu macam mana nak explain lagi kat apa. This is straightforward. Dan untuk pengetahuan semua, every team dalam liga kita hanya perlu menyediakan 2 helai jersey saja, iaitu home dan away. Kalau kata ada third jersey tu consider extra. Apa lagi kalau kata ada fourth jersey. Macam untuk SFC sendiri, SFC dah commit dengan sponsor 2 helai jersey, yang di mana kedua-dua jersey tu kalau kau tengok pada home dan away memang clear, memang nampak seketui pada pada jersey. So in terms of brand placement apa semua, brand awareness, sponsor semua boleh nampak. Dan 2 lagi jersey special edition dengan third ni adalah extra, di mana benda ni extra untuk sponsor, di mana macam aku kata tadi, each season tim perlu sediakan hanya 2 jersey, tapi Selangor FC dah bagi extra lagi 2. So by me untuk product placement, untuk brand awareness pada sponsor dah ada extra lagi 2 jersey. So this is something yang extra for the sponsor itself. Walaupun logo sponsor treatment dia sebegini, tapi ini tidak bermakna benda tu tak honor sponsor. Dan benda tu pun mendapat persetujuan daripada sponsor sendiri. So sponsor dah agree. So benda tu tak ada isu pun sebenarnya. Dan aku rasa benda tu just an excuse untuk orang yang tak berkenan pada baju ni. Itu saja. Dan bagi aku, pada siapa yang tak berkenan, aku tak ada nak kata apa lah. Benda tu very subjective. When it comes to design, it is very subjective. So ada orang suka, ada orang tak suka kan. Tapi apa yang aku boleh tekankan pada jersey ni, ia adalah satu kelainan yang tak pernah lagi ada dalam Liga Malaysia. Dan aku rasa tak ada lagi dalam Liga International yang overlay the design on the logo club, on the sponsor apa semua ni. Kalau ada, mungkin boleh share dekat ruangan komen. Aku pun teringin nak tengok sebab aku tak pernah tengok. Kalau tak ada, by mean SFC adalah kelab pertama dalam dunia yang buat benda ni kan. Tapi dalam Malaysia confirm lah kelab pertama yang do this kind of treatment pada jersey, yang ada lagu sendiri untuk jersey. Itu sangat-sangat yang perlu dibanggakan, especially oleh fans Selangor. Aku sebagai orang luar sendiri pun, aku rasa benda ni adalah satu yang membanggakan untuk liga kita. Sebab aku punya intention adalah aku nak tengok liga kita naik. Aku nak tengok liga kita ada improvement. This is kind of improvement yang kita boleh nampak dari dalam jersey punya segmen. So in terms of on management apa semua tu, aku malas nak sembang lah kan. Benda tu jauh banyak lagi nak kena improve. But on the jersey punya segmen, aku dah nampak banyak sangat improvement daripada kelab-kelab kita, daripada brand-brand yang ada, daripada local brand yang ada lah. Aku rasa perkembangan yang sangat-sangat bagus. Aku ucapkan tahniah pada semua orang yang dah bertungkus lumus untuk menjayakan, untuk menaikkan industri jersey Malaysia, menaikkan nama bola sepak Malaysia. Walaupun Menteri Belia dan Sukan kita macam bangang. Aneh-aneh je statement hang buat keluar pergi jauh. Diam je lah, tak cakap apa lah. Hang buatlah kerja hang yang tak berapa ada kerja tu kan. Tak tahulah hang buat apa, lantak pergi hang. Malas nak komen lah. Kemarin dia buat statement bodoh. Bukit Jalil PB Perbadan Stadium pun buat statement bodoh. Salahkan management tak mau delay, salahkan pihak penganjur tak mau delay 30 minit. Dia kira delay 30 minit dia, yang betul-betul hampa ada masa untuk maintain padang apa semua. Buat apa tak buat apa, nganga juga santai dah. Dia boleh salahkan management apa punya cerita. Tak apalah, tu cerita lain. Okey, untuk jersey ni berapa rating aku bagi? Honestly aku boleh bagi 9.5 out of 10 complete. Apa lagi hang nak pada jersey ni? Mungkin ada orang tak setuju dengan aku punya rating, tapi aku ambil kira dari segi design, dari segi kelainan, dari segi idea, filosofi, dan benda tu complete. Bagi aku sangat ada penceritaan, storytelling dia semua power. Dan like I said, this is sejarah. This is sejarah liga kita, sejarah Liga Malaysia yang tak pernah ada lagi jersey macam ni, yang tak pernah ada lagi jersey yang ada lagu. This is jersey yang ada lagu. Aku ucapkan tahniah untuk SFC, Ultimate dan Yoma kerana berjaya keluarkan something like this yang sangat
aku orang luar pun aku rasa bangga sebab aku nampak benda ni memajukan, menaikkan nama bola sepak Malaysia. Yes, rating aku 9.5 out of 10. Aku tak boleh bagi 10 out of 10 sebab nothing is perfect, kan? So geng, mana hampa nak dapatkan jersey ni? Hampa boleh dapatkan dekat Emam Futsal. Hampa contact depa punya IG, pergi kat IG depa, hampa check depa punya stok ada tak ada. Harga RM129 je, cek. RM129 hampa akan dapat this bahan sejarah. So itu saja untuk hari ni. Aku ucapkan jutaan terima kasih pada siapa yang dah vote untuk aku buat jersey, untuk buat review jersey ni. Kat mana hampa vote? Kat IG. Aku akan, every content aku akan put up poll di mana hampa boleh vote hampa nak aku review jersey mana. Aku akan letak 2 jersey, hampa vote lah jersey mana hampa nak aku review. So aku akan review jersey based on vote hampa. So thank you to Emam Futsal for this jersey. Dan thank you pada Selangor FC atas info-info yang dah diberikan. Pak Tam, aku ucapkan terima kasih. Dan Mat Ultimate, hang memang sempoi, hang memang padu lah. Aku dari dulu sampai lah memang aku respect hang kau-kau. Kerja hang memang TikTok. Kepada kawan-kawan semua, aku ucapkan jutaan terima kasih lagi sekali sebab support aku dari dulu sampai sekarang. Yang tengok video aku, yang komen, yang tinggalkan komen-komen, dah best lah, Poin masing poin. Keep on commenting, aku perlukan komen-komen apa, kan? Aku suka dengan komen-komen apa, aku suka bila tengok apa bagi pendapat tentang jersey. Mengeluarkan dan mengutarakan pendapat tu tak salah, memang tak salah langsung. Kalau fact salah, tak salah. Tapi pendapat tak salah. Dan kita tak boleh mengharapkan orang setuju dengan pendapat kita. Kita bertukar-tukar pendapat. Itu yang paling best, kita bertukar-tukar pendapat dan kita meraihkan pendapat orang. Kan? Dia tak ada betul, tak ada salah. Okay, that's it. Itu saja untuk kali ini. Aku doakan semoga kehidupan kita diberkati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah. Semoga kita diberi kesempurnaan dan kesejahteraan hidup, diberi kelancaran kehidupan dan dipermudahkan segalanya di dunia dan di akhirat, dan juga dibekalkan kesihatan yang berpanjangan. Amin. Segala yang baik semua datang dari Allah, yang buruk datang pada diri aku sendiri. Semoga kita jumpa lagi dalam next episode. Assalamualaikum.